berbetulan kena dengan waktu yang Allah Ta'ala mustajab doa, Allah Ta'ala beri semua apa yang dia nak. Cuma kita nak tahu waktu tu lah masalahnya. Tak tahu waktu mana-mana. Walaupun khilaf ulama, ada ulama mengatakan waktu sekian-sekian, ada yang mengatakan waktu sekian-sekian, ada yang mengatakan waktu antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Jadi macam-macam pandangan ulama. Walau apa-apa pun kata dia untuk mengelakkan daripada kita mengalami kerugian daripada pagi hari raya, daripada malam bermula pada malam Jumaat lagi. Kita tumpukan perhatian untuk melakukan amal ibadah sehingga sampai ke petang. InsyaAllah pada waktu-waktu itu adalah waktu yang berbetulan dengan waktu yang Allah Ta'ala mustajab doa. Baik. Maka barang siapa, maka bersiap-siaplah engkau menghadapi hari Jumaat itu mulai daripada petang hari Khamis lagi. Maka hendaklah engkau membersihkan pakaianmu dan memperbanyakkan mengucap tasbih dan istighfar. Mulai daripada petang hari Khamis. Kenapa? Kerana masa itu, yakni bermula daripada petang Khamis itu, sudah menyamai kelebihannya seperti mana kelebihan hari Jumaat. Maknanya petang Khamis itu orang panggil hari Jumaat dah. Makna kalau kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada hari Jumaat, mula daripada petang Khamis lagi kelebihan itu telah pun diperolehi. Sebab itu kalau orang mati malam Jumaat, sama dengan orang mati hari Jumaat, kan? Dia terlepas daripada siksa kubur. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumaat. Ni ceritanya petang Khamis ni. Petang Khamis, bila sampai petang Khamis, esok hari Jumaat. Jadi kita tanam keazaman esok nak puasa. Ataupun menjadi kelaziman kepada kita berpuasa pada Isnin dan Khamis. Tak jadi masalah lah. Mana nak cerita kepada kita di sini, semolek-moleknya dalam seminggu tu biar ada hari-hari untuk kamu berpuasa sunat. Jadi kalau tak boleh nak buat pada hari Isnin dan pada hari Khamis, maka mu berazamlah untuk berpuasa pada hari Jumaat. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumaat. Akan tetapi, hendaklah puasa itu engkau gabungkan dengan hari Sabtu ataupun sebelum hari Jumaat. Maknanya kalau kita berniat nak puasa hari Jumaat, hari Khamis lagi kita kena puasa. Ataupun mula hari Jumaat digabung dengan hari Sabtu. Biar jadi dua-dua. Kenapa? Kenapa kena buat dua-dua ni? Kerana ada larangan bagi maksud puasa pada hari Jumaat saja. Makna untuk mengelakkan daripada ada pandangan yang mengatakan tak boleh kita puasa sunat ganjil. Mana kita puasa satu hari saja. Dia kebanyakan ulama kata bila puasa sunat biar ada gabungan. Jadi nak mengelakkan daripada khilaf tu je. Itu sahaja. Adapun apabila engkau berada di pagi hari Jumaat, maka hendaklah engkau mandi. Kerana mandi Jumaat itu adalah satu kepastian. Jadi cerita malam Jumaat lepas dah. Sekarang pagi Jumaat. Bila pagi Jumaat lagi kata dia, hendaklah kamu mandi sunat Jumaat. Kenapa? Kerana mandi sunat Jumaat ini merupakan satu kepastian. Maksudnya satu kepastian di sini, maksudnya hukumnya sunat muakkad. Makna dituntut supaya kita lakukan. Mandi juga sunat Jumaat. Saja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah Ta'ala. Biasanya kita mandi, saja aku mandi junub gitu. Ya, hak biasanya. Jadi sekarang tak ada dah hak junub tu. Pecing dah. Ada kan? Hak junub tu tak ada dah sekarang ni. Orang puas orang je lah hak junubnya. Orang lelaki tak ada dah kerana tua. Jadi kita ganti dengan sahaja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah Ta'ala. Bila pagi Jumaat kena dah mandi. Kenapa dia suruh pagi Jumaat? Kerana kata dia, dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam menyucikan badanmu
dengan mencukur segala bulu-bulu yang terdapat pada tubuhmu dan mengandai misaimu dan memotong kukumu, dan hendaklah kamu menggunakan siwak dan segala cara untuk bersuci. Siwak ni mana? Kayu sugi. Tak ada tu kita guna beruh gigi kan. Supaya bini kita tengok, oh kemah suami aku Maknanya kalau kita menjaga kekemasan kita, pendek kata kegeraman itu akan kekal lama. Geram tu. Dah setiap minggu kita buat dengan ni masalahnya setahun sekali. Tika nak gaya je buat. Jadi itu menimbulkan masalah tu. Baik kata dia, selepas itu ambillah perhiasanmu. Maksudnya pakai pakaian yang putih, yang comel, yang menarik perhatian. Kan dia kata hari Jumaat tadi hari raya. Bila hari raya ni di pagi itu untuk membolehkan kita hadir ke masjid ni pagi hari buta lagi. Dan hendaklah kamu berjalan menuju ke masjid itu dengan perlahan-lahan dan dengan penuh ketenangan. Makna langkahan itu kena slow-slow. Untuk memperolehi langkahan yang banyak. Kenapa? Sebab kita akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala mengikut banyaknya langkahan. Jadi kalau kita langkah luas, maka sikitlah langkahan kita. Kenapa dia kata suruh pergi awal ke masjid ni? Kerana berdasarkan sabda Nabi SAW, Nabi kata, Man raha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Sesiapa yang pergi ke masjid pada jam yang pertama. Jam yang pertama ni pukul 8 lah. Pukul 8 pagi lepas subuh, dia pergi dah ke masjid. Faka'annama qarraba bananatan. Maka seolah-olah dia akan diberi pahala seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Unta ni binatang yang paling mahal. Mana seolah-olah, makna besarlah pahala sebab kita pergi awal kan? Baik, wa man raha fi sa'ati tsaniyah, sesiapa yang pergi ke masjid pada jam yang kedua, barangkali jam 9. Fa ka'annama qarraba baqarah, maka dia diberi pahala seolah-olah dia berkorban seekor lembu. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, sesiapa yang pergi ke masjid pada jam yang ketiga, 10. Fa ka'annama qarraba kabshan, maka dia akan diberi pahala seolah-olah dia telah berkorban seekor kibah. Kibah ni kambing Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, siapa dia yang pergi pada jam yang keempat, fa ka'annama qarraba dajajah, maka dia akan diberi pahala seperti dia berkorban seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, sesiapa yang pergi ke masjid pada jam yang kelima, fa ka'annama qarraba baydah, maka dia diberi pahala seolah-olah dia telah berkorban sebiji telur ayam. Elak sikit ya. Telur ayam 15 sen biji ya. Itu je lah. Qala fa idza kharajal imamu tuyatis suhufu wa rufi'atil aqlamu wajtama'atil malaikatu indal mimbari yastami'una dzikra. Dan kata dia, apabila keluarlah imam daripada biliknya dan menaiki mimbarnya. Imam pun keluar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuyatis suhufu, maka malaikat pun tutup buku. Buku tulis tadi. Siapa dia datang awal, siapa dia datang jam 2, jam 3, jam 4, malaikat tutup. Habis, beres. Malaikat kata beres. Sesah kerja kita hari ni. Warupi'atil aqlam, dan qalam pun, pen pun diletak. Tidak lagi ditulis apa-apa pada waktu itu. Wajtama'atil malaikatu indal mimbari, dan sini ada memang. Buat main jemaah sini. Tak ada. Dan malaikat pun akan berkumpul di tepi mimbar. Semua malaikat berkumpul di tepi mimbar, yastami'una dzikra, dengar orang ada baca khutbah. Allahu Akbar. Sekarang tuan-tuan sekalian semua orang pergi lewat belakang. Bukan semua, kebanyakan. Kebanyakan lewat belakang kan. Jadi apabila pergi lewat, sekarang musim PKP ni marah.
Apabila tikmis, Assalamualaikum, pong, tutup lalu pagar. Oh, marah dia. Apa jenis manusia ni? Yang marah kita, pelhamung tu sepatutnya kena marah. Mari lewat buat apa? Takkan mu tak tahu lagi hari ni hari Jumaat? Sepatutnya. Tapi tuan-tuan sekalian nak kata macam mana? Sebab hak dengar ceramah sekarang ni je. Hak tak dengar ceramah tu, hak lawan kita tu. Tak dengar ceramah. Saya satu malam tu hari Isnin. Hari Isnin saya pergi ceramah satu masjid. Bila pergi ceramah satu masjid, masjid tu memang gitu. Kalau siapa lewat, Bilal iqamah, dia akan tutup. Tak kira penceramah ko, tu imam ko, semaya luar belakang. Okay. Kita main luar juga. Oh, ada dua orang ni dia selalu lawan. Dia selalu lawan petugas tu. Lawan. Lepas tu kita pun tengoklah, kita mengaji. Haji tak payah lawan lah. Kalau orang tak menang kat luar pun boleh sembahyang, Tuhan tahu. Oh, nasib baik usah ada. Kalau tidak saya belasah dah. Dia pun sembahyang tepi saya. Saya kata, Ji, omong berapa sekarang? Lepas sembahyang lah, lepas sembahyang buan. Omong berapa? Dia kata kurang 2 tahun 80. Oh, kemah. Mak apa tak kata 78 selalu. Kurang 2 tahun 80. Kata mak apa Haji suka lawan orang, tua dah ni. Boleh jadi waktu muda ni Haji ni banyak jahat kot. Waktu muda ni saya kata Haji ni jenis perangai jahat dah. Waktu tua pun lawan juga. Haji mari di masjid, sepatutnya Haji tak boleh lawan orang Haji. Sebab BKP ni bulan 3 lagi. Lepas tu bulan 6. Bulan 6 kita buka masjid bulan 6 ni kan. Bulan 6 sampai hari ni pun masih tidak terpahat lagi di fikiran Haji. Saya ni ustaz. Pun kena semayang di luar. Ada saya marah? Saya tak marah sebab kecuaian saya mari lewat. Apa nak marah je? Sebab aturan. Itu aturan. Jadi kalau kita lawan aturan, maknanya kita ni siapa? Ambil sejadah balik tu. Tak dengar ceramah malam tu. Lepas tu saya pun tanya orang dek jaga tu. Kata Haji tu mari. Tak mari dah. Ikut dia. Kenapa Ustaz? Saya tegur dia malam tu. Dan saya tengok dia bergaduh dengan awak, saya tegur. Oh molek, selamat saya. Kalau tiga duduk basah dengan dia sama Ustaz. Orang lain boleh ikut, dia 2 orang je tak boleh ikut. Nak ceritanya tuan-tuan lagi sekali, tambah pula Covid. Tu. Tambah pula jadi bengong belaka sekarang. Bengong belaka. Sebab apa? Sebab kita kena ingat, segala masalah yang datang kepada kita berpunca daripada kita. Ingat baik-baik. Kadang-kadang kita tak perasan apa yang kita buat itu sama ada Allah Ta'ala redai ataupun tidak. Jadi kalau kita nak tahu Allah Ta'ala redha atau tidak, kita boleh terima ke tidak ketentuan Allah Ta'ala sekarang. Kalau boleh terima, maknanya Allah Ta'ala redha kita. Kalau kita tak boleh terima, Allah Ta'ala tak akan redha kita. Sebab Allah Ta'ala akan uji kita kadang-kalanya dengan kebaikan. Allah Ta'ala uji. Kadang-kala dengan keburukan. Dua-dua tu ujian belaka. Allah Ta'ala uji dengan kebaikan. Mana dia? Allah Ta'ala beri sihat. Ramai kau tak mari mana ni? Hak sihat. Hak sihat tu. Hak boleh makan. Tak makan depan dia. Puak makan. Ada lagi? Allah. Astagfirullah. Ingat. Bila Allah Ta'ala uji dengan kesenangan, biasanya kita akan lupa. Jadi, oleh yang demikian, apa yang nak dibahaskan pada malam ini, suruh kita datang awal, seminggu sekali saja. Barangkali pada waktu kita muda, kita tak boleh datang awal kan? Sebab itu saya suka. Saya bersyukur banyak-banyak. Doa sama-sama, ya Allah muka aku jadi tikmah, tak naik pakak, tak apa. Mu tak naik pakak aku, tak apa, asalkan duduk di masjid. Sebab apa? Tuan-tuan sekalian, kita sebelum subuh, kita duduk di masjid dia. Walaupun kita masuk hijrah 7.30, waktu pasca kita keluar, 4.30,
kita duduk di masjid sebelum subuh. Kita balik-balik, kalau tak ada mengajar, kita balik selepas Isya, pukul 10 kadang-kadang. Sebab kita duduk sembang lagi di masjid. Allah kata seronoknya duduk di masjid lama-lama. Kita duduk di masjid tu Allah Ta'ala beri pahala. Kalau kita bersembang pun, jarang sangat nak bersembang benda dunia di masjid kan. Jadi kebanyakan kita bersembang benda-benda yang berkait dengan akhirat. Jadi itulah seronoknya. Jadi kalau kerja di jabatan, beres. Semayang pun lewat-lewat. Nasib baik semayang. Kalau tidak, duduk. Dan ada diriwayatkan bahawa, ini riwayat yang lain pula. Riwayat yang lain meriwayatkan bahawa qadar hampir seorang hamba ketika melihat Allah pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kepada qadar segeranya orang itu pergi ke masjid. Apa maksud? Esok tak semua antara kita ni ada rezeki melihat Allah Ta'ala. Nikmat yang paling besar adakah syurga? Esok syurga dengan ngaku je esok. Syurga dengan ngaku. Tempat yang paling istimewa syurga. Kita kata nikmat ni kan? Kita kata nikmat lah masuk syurga. Dalam syurga tu segala-galanya nikmat ada berlaku. Dengan bini yang ramanya, comel-lotenya, tak cemurunya, segala perhiasan adanya, taman yang begitu luasnya, terniat, terlintas saja nak makan apa datang. Allah hebatnya nikmat. Tapi ada nikmat yang paling besar daripada semua nikmat-nikmat dalam syurga. Iaitu nikmat melihat zat Allah Ta'ala. Melihat wajah Allah Ta'ala. Jadi orang ni, kadang-kadang Allah Ta'ala beri ruang untuk dia melihat Allah Ta'ala dalam jarak yang jauh. Ada orang ni jarak dia dekat. Ada orang tu jarak dia dekat lagi. Ada orang tu bunyi suara je. Tak tengok tu kan. Jadi, dalam riwayat mengatakan, orang yang datang ke masjid pada hari Jumaat awal, maka dia akan melihat zat Allah Ta'ala qadar yang paling dekat. Dekat sangat-sangat. Berdasarkan kepada awalnya dia datang ke masjid. Kalau dia datang ke masjid lambat, maka jauhlah jarak yang membolehkan dia melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita tengok orang puan lah. Kalau kita tengok orang puan jauh, sedap ke tak? Sedap dah. Tapi kalau dekat, sedap lagi. Kalau dekat lagi, wah sedap. Tu. Jangan tengok hak uduh tu serabu. Hak comel. Ha. Kalau tengok comel, ya Allah, tengok hidung dia pun lawa. Tengok keling dia pun lawa. Tengok dahi dia pun lawa. Tengok apa ni? Ni apa ni? Ni hak telur masuk dalam. Lesung pipik dia lawa. Tengok gigi dia lawa. Tak ada yang tak lawa. Kalau orang comel tu. Kalau hak uduh. Tengok hidung uduh. Tengok gigi lagi uduh. Tengok pipi uduh juga. Itu buahnya. Kalau uduh, memang penilaian kita semua sekali uduh berlaku. Jadi kalau comel berlaku-laku. Ketung pun bangun sedap kalau comel. Betul? Ketung. Ketung lagi. Cuma uduh. Tak ada ketung tu kata busuk dah. Mu ni ketung ni bang busuk. Mana tak ada Sebab uduh. Betul? Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntutlah sah yang pertama. Saya selalu kena marah. Masjid saya kan, dia 3 tingkat masjid saya. Tempat semayang biasa, tingkat bawah sekali. Sebenarnya, solat utama tingkat tengah. Jadi apabila mari saya kata, tukarlah, tak payahlah tingkat tengah. Siang kau orang tua nak naik tu. Mana kita pakai tingkat bawah lah, pakai pijak 2 tangga masuk lelu. Sebenarnya bukan siang kau orang tua. Tingkat tengah tu, dia ada kipas gergasingnya. Tak ada ekor. Panas. Tingkat bawah ni ada ekor. Jadi rumah saya tu dalam bilik tidur tu, Ji.
ekor sasa, kipas atas lagi, kipas bawah lagi. 3. Baru boleh tidur. Allah, balik baru ni. Nak buat giliran dah mak saya tak berapa sihat. Kena buat giliran. Jadi hak mana balik Kuala Lumpur, waktu balik kena jaga mak. Beres. Tidur rumah mak saya ekor tak ada. Rumah saya ekor penuh. Rumah sebelah-sebelahnya. Tapi oleh kerana kena nunggu mak, kena duduk dengan dia. Aduh, ambil tangan dia tak di dada kita. Gak dia tengah-tengah malam apa? Nak apa dengan tangan? Oh, sakit kita. Kita nak duduk jauh, takut dia terasa sebab mak kita sakit kan? Lepas pula sedar kita. Duk tidur lepas pula. Aduh. Mikir juga aku nak duduk jauh, takut deraka. Duduk juga tak jadi pening kepala esok kan. Tidur tak cukup. Lepas tu tak boleh nak tidur, panah. Kipas ada dah. Last sekali saya pun royak kaya saya. Ya. Mek ada duit ke dah Dia kata ada lagi 2,000 lebih. Kemek tanah banyak ke? Jual sikit tanah dia. Nak buat apa? Beli ekong. Alah, tak payahlah jual. Tak boleh ayah. Hari ni jual semua harta kepunyaan mek untuk dia merasai nikmat yang dia punya. Sebab kalau dia mati, harta dia boleh kita dah. Semua adik-adik-beradik ni tak setuju belaka ni jual tanah ni. Sebab apa? Sebab dia ada nampak akan menjadi bahagian dia. Jangan. Jual dulu. Oh, tak jadi jual. Rupanya dia ada barang kemas. Ada sorak barang kemas tu 30,000. Kata kita jual ni. Dia jual 30,000. Jual lah. Masuk ekong 1,700 ya. Jual barang kemas 30,000. Saya kata kena guna ni barang dia ni. Duit dia kena guna untuk manfaat dia. Bila saya balik, barulah diam belaka orang lain. Lepas tu siapa dia yang ambil tugasan, jaga mak ni, bayar RM50 seorang. Start pukul 7 pagi, sampailah 7 pagi esok. RM50. Mak kena basah dengan dia. Seronoklah pakai anak jaga belaka. Sebab rumah dekat-dekat tu. Kata mu kalau tak ada ngopoh, bosan tak nak jaga mu. Ada ngopoh, selek mata lalu. Kata inilah hakikat dunia. Ayah kena ingat, ini dunia. Sedap kita ceramah sebab kita balik 2 minggu sekali. 2 minggu sekali kita balik. Saya ada 10 orang adik-beradik. 2 orang adik-beradik, 7 orang duduk di Kuala Lumpur. Lepas tu seorang mati. Jadi yang selebihnya duduk di Kelantan. Jadi dia gililah pokok dia tu. Jadi hak Kuala Lumpur contohnya, minggu baru ni saya balik. Hak lain jangan balik. Minggu ni mu pula balik. Aku tak balik. Minggu depan tu, mu pula yang ketiga balik. Minggu yang keempat aku balik. Cuma hak balik selalunya saya. Saya balik selalu. Sebab kita nak urus tahfiz tu. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, apabila kita masuk dalam masjid, mula-mula sekali suruh duduk di saf yang pertama. Kena marah saya sebab selalunya saya saf pertama ni saya letak apa nama ni? Khos. Siapa dia? Untuk Datuk Tan Sri. Orang ni mari lewat. Orang ni mari lambat. Bila mari lambat, dia kutuk saya. Dia kata, Mam, Imam galakkan kami ni datang awal. Dan galakkan kami ni berebut sah yang pertama. Kami tidak dapat bahagian kami. Kerana imam tu letak khoh tu. Orang tu mari lewat. Sudah. Tu juga aku. Memang betul. Inilah perangai orang besar. Orang besar sampai bila-bila pun dia nak kita layan dia begitu kan. Akhir sekali saya pun beritahu. Lama juga nak boleh beritahu. Pada orang-orang besar ni takut dia terasa. Tu. Datuk mari awal lah sikit. Jangan mari lewat dekat-dekat orang nak ban baru Datuk sapa. Orang lain pakat tengok belakang. Kalau Datuk comel tak apa. Ni hitak berat. Manusia lain dia tengok. Orang tu kalau comel boleh kira ni wudu.
Yang datuk-datuk ni comel kudu. Banyak kennya tak comel. Jadi akhirnya, dia kata gini lah, Mam. Tak payahlah letak-letak gitu. Jadi kita tak sampai hati juga. Kita pun letak di bahagian belakang. Letak di bahagian belakang, letak khoh-khoh gitu kan. Jadi apa yang letak di belakang, orang lain ni, ada ahli jemaah yang prihatin dengan kita. Mari bisik pula. Mam, Allah kenapa imam ambil bahagian belakangnya? Letak bahagian depan. Jangan peduli dengan orang ramai ni. Oh, kemah. Ada juga orang bela kita dah ramai-ramai. Akhir sekali tak depan pula. Tak depan pula. Bila kita tak depan yang kedua tu, tak ada seorang pun marah kepada kita. Sebab apa? Sebab kalau nak marah kepada kita, ada dah tukar backup kita tu. Jadi walau bagaimanapun, orang ni sebenarnya, orang besar ni, bukan kata dia tak datang awal. Orang besar paling awal datang. Hari jemaah haji, kalau saya tanya orang-orang yang saya letak depan tu, dia semayang sudut sejadah di mana-mana masjid. Maknanya dia turun sebelum subuh. Orang-orang kaya ni sebelum subuh dia turun. Sebelum subuh dia cari masjid sujud sejadah. Lepas tu dia akan cari masjid yang dia biasa dengan kita untuk semayang. Jadi sebab itu saya beri penjelasan kepada orang yang menuduh. Orang ni mari lambat. Tak, jangan. Dialah lebih awal daripada mu. Mu tak turun masjid lagi, dia turun dah masjid. Mu turun masjid pukul berapa? Mu turun masjid pukul berapa? Barangkali mu turun masjid, pada mana mu turun daripada rumah mu, pergi ke tempat kerja pukul 7.30 ataupun pukul 8. Kan? Dia ni sebelum subuh lagi. Beres. Sekarang ni tak bunyi. Menang saya. Jadi kok mana pun nak ceritanya, siapa-siapa dia di kalangan kita, seboleh-bolehnya berebutlah untuk berada di saf yang pertama. Dengar. Maka janganlah engkau melangkahi bau-bau mereka. Dan janganlah engkau lalu di hadapan orang yang sedang semayang. Kalau orang tu sedang semayang, kita tak boleh nak lakah dia. Kalau kita langkah dia, maka hukum dia haram. Haram je. Tak boleh. Kecuali dia letak satir, penghalang. Kalau orang tu, contoh dia letak serban dia kat depan, baru kita boleh lalu ke depan. Jadi kalau dia tak letak macam sekarang ni, tak letak. Memang tak boleh. Sebab itu ulama-ulama zaman dulu, tuan-tuan sekalian, dia tak nak menyebabkan perbuatan dia, orang lain menanggung dosa. Orang baik, tuan-tuan sekalian, dia akan fikir untuk melakukan kebaikan kepada orang. Jadi macam mana? Dia letaklah satir di hadapan ataupun dia semayang ngadap ke dinding ataupun tiang. Yang ngadap ke tiang ataupun ke dinding, memang orang lalu ke depan tu memang tidak berdosa lagi. Kenapa? Sebab dianggapkan bukan kurang ajar lah. Sebab dia tidak melangkahi orang yang sedang bersolat. Baik, dan pilihlah tempat duduk. Ni ada ni sebut. Dan pilihlah tempat duduk yang berdekatan dengan dinding ataupun tiang, sehingga orang tidak melintasi di hadapanmu. Dan janganlah engkau duduk di dalam masjid itu kecuali setelah mana engkau mengerjakan salat tahiyatul masjid. Dan yang lebih baik hendaklah engkau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid itu 4 rakaat. Hak moleknya kita buat 4 rakaat, tapi biasa kita buat 2. Bila masuk saja ke dalam masjid, jangan lagi kita duduk. Suruh juga kita lakukan salat tahiyatul masjid. Paling kurang 2 rakaat dan paling afdal 4 rakaat. Buat 4. Baik, kata dia, apa bacaan yang perlu dibaca? Dia kata, maka hendaklah engkau membaca pada setiap rakaat itu surah Al-Fatihah dan akan surah Qul Huwallahu Ahad 50 kali. Allah, banyaknya. Hak sekali pun jarang buat dah. 50 kali. 50 kali je. Kerana disebut dalam sebuah hadis bahawa sesiapa yang mengerjakan yang demikian itu, maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam syurga.
atau orang lain akan melihat tempat yang telah disediakan baginya. Ya Allah Rabbi. Kalau kita melazimi sembahyang tahiyatul masjid, kul huwallahu ahad 50 kali, apabila tiba saat kematian dia, Allah akan pamerkan tempat kepada dia dalam syurga. Sebab itu apabila dia tengok mata dia duk belalak lagu tu, tiba-tiba senyum dia. Kenapa? Sebab dia telah diperlihatkan sesuatu yang indah. Ataupun kalaulah tak sempat dia diperlihatkan sesuatu yang indah, Allah Ta'ala bagi haji ni. Tuk bila apa nanti imani mimpi. Ti imani mimpi. Ya Allah. Orang tu aku tengok dia duduk di tempat yang memang tak pernah aku tengok. Dengan hijau-hijauannya, dengan taman yang begitu cantiknya. Allah Ta'ala bagi mimpi kepada member dia. Maka member ni apabila mimpi, dia cerita ke dia senyap? Dia cerita. Pagi esok dia cerita. Ya Allah, semalam mimpi dengan arwah. Arwah duduk di satu tempat yang comel, tak pernah tengok lagi tempat ini secomel itu. Maka orang yang mendengar penjelasan yang telah disampaikan oleh imam akan mikir Allah mulianya dia. Sebab apa? Sebab dia rajin sembahyang. Dia rajin datang ke masjid. Dia rajin datang ke surau. Dia rajin segala-galanya. Dua benda ni biasanya Allah Ta'ala akan beri. Sama ada beri mimpi ataupun Allah Ta'ala beri diri dia sendiri nampak tempat dia di dalam syurga. Payah ke dia nak buat ni? Tak payah lah. Kalau kita datang ke masjid pagi. Ni masalahnya datang masjid nak masuk zuhur dah. Jadi nak baca kul huwallahu ahad 50 kali apa? Baca 3 kali orang pun ban zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak ada apa satu. Baik. Dan sunat pula engkau sembahyang 4 rakaat, iaitu sembahyang sunat mutlak. Dan engkau baca pada rakaat yang pertama akan surah Al-An'am. Allah. Cerita-cerita ni kita datang pagi. Kita datang pagi lagi ke masjid. Kita buat sembahyang tahiyatul masjid 4 rakaat. Qul ya ayyuhal kafiru 50 kali. Barangkali sampai jam 9.30. Masa panjang lagi. Nak tunggu jemaah. Kita pun zikir sekejap, makan nasi belauk habis 2-3 pingat. Kita sambung balik pula dengan sembahyang sunat mutlak. Usalli sunnatal mutlaqi raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat yang pertama waladdallin amin, bacalah surah Al-An'am. Tak panjang surah Al-An'am. Nak baca lagu mana Kita tak ngapa. Mapunya. Yang budak tahfiz duk jadi tikmil tarawih tu tidak buka Quran. Kita buka Quran, tak Quran sebelah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bobe. Siapa nak balik alik tu? Balik. Apa masalahnya? Tuh. Senang je. Tapi menjadi payah kepada kita kerana tak selalu buat. Buat selalu okey. Dan pada rakaat yang kedua surah Al-Kahfi. Ya Allah. Surah Al-Kahfi pula. Dan rakaat yang ketiga surah Taha. Dan pada rakaat yang keempat surah Yasin. Beres. Ji, agak-agak berasa payah ke? Tak payah, Ji. Saya pun tak pernah buat lagi. Tak pernah buat lagi. Terah kita buat Terah kita buat gini. Kita praktik 2 rakaat tu kita ambil surah Al-An'am dah dulu. Mana rakaat yang pertama Al-An'am, rakaat yang kedua Al-An'am, rakaat yang ketiga Al-An'am, yang keempat An-An'am. Contohnya minggu ni. Minggu depan kita tambah jadi 2 surah. Minggu depan lagi jadi 3 surah. Minggu depan lagi jadi 4 surah. Nak tahu boleh buat ke tak? Dan kita selepas daripada kita buat, kita cuba rasai apa yang akan kita rasai. Pendek kata banyak kelebihan yang akan Allah Ta'ala beri kepada kita. Barangkali lepas daripada kita sembahyang sunat mutlak ni, mari selalu 2-3 orang perempuan hak muda-muda menawarkan diri untuk jadi bini. Boleh jadi.
Benda ni bukan impossible ni. Kak, kak. Jangan main-main. Suka dia. Risau dah. Dan jikalau engkau tidak mampu membaca surah-surah ini, maka hendaklah engkau gantikan dengan surah Yasin dan surah Ad-Dukhan dan surah Alif Lam Sajadah dan surah Al-Mulk. Pendek sikit. Boleh buat ni pendek. Dan jangan engkau tinggalkan membaca surah-surah ini pada malam Jumaat. Dan kelebihannya sangat banyak. Dan siapa yang tidak boleh membaca surah-surah ini, maka hendaklah ia menggantikannya dengan memperbanyakkan membaca Qul Huwallahu Ahad dan memperbanyakkan mengucap selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila iman telah keluar, yakni naik ke atas mimbar, maka putuskanlah segala doamu dan segala perkataanmu. Maksudnya cukup. Nak berdoa, nak berzikir cukup. Sebab apa? Tok Imam sudah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hendaklah engkau memberi perhatian sepenuhnya untuk menjawab azan dan juga menjawab salam yang disampaikan oleh imam. Dan setelah itu, dengarilah khutbah dengan penuh perhatian dan tinggalkanlah percakapan sama sekali. Kerana disebut dalam hadis, inna man qala li sahibihi wal imamu yakhtubu ansit faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Sesungguhnya siapa yang berkata kepada kawan dia dikala tu imam sedang membaca khutbah, dia beritahu kepada kawan dia, dia sikit dah dia kata, dia gitu je, faqad lagha, maka telah lagalah dia pada waktu itu. Wa man lagha, sesiapa yang telah lara, fala jum'ata lahu, maka tak dapat sikit pun pahala Jumaat bagi dia. Mana sia-sia lah. Sia-sia kita pada hari itu. Ini kadang-kadang kita dia tengok uncang Jumaat tu, yang lalu. Sekarang dia masa singkat sekarang. Apabila masa singkat, lepas daripada azan yang pertama, ada sembahyang sunat? Ada. Kau sini ada? Ada. Lepas pada azan yang pertama terus, Tok Imam naik mimbar lalu. Assalamualaikum. Kemudian sambung dengan azan yang kedua. Jadi, setengah-setengah masjid, lepas azan itulah dia nak kutip sumbangan daripada ahli jemaah. Ruang lain tak ada dah. Jadi pada waktu tu, biasanya main sini. Tok Imam duk baca khutbah. Perih. 10 sen kurang tak dapat, walaupun dia sumbang RM1. Pahala menyumbang tu dapat, pahala sedekah tu dapat, cuma pahala Jumaat tu. Sepatutnya pahala Jumaat pun dia dapat, pahala menyumbang pun dah dapat. Jadi sekadar itu dulu, aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah selepas daripada solat Isya, kita akan adakan solat Ajat. Kita minta kepada Allah Taala supaya Covid yang telah pun bertambah di negara kita pada hari ini, kita minta Allah Ta'ala hilangkanlah. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan aman. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim